أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, hari ini masih lagi Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita ikut mengikuti program pengajian atas talian. Di samping ada sebahagian daripada anak saya yang berada di Pondok Menara Sidiki ini yang mengikuti sama secara talaki bersemuka dalam masjid kita ni, yang mana Alhamdulillah program pengajian atas talian ni telah kita buat agak sekian lama, bermula daripada zaman Covid, bermula zaman Covid sehinggalah kekal lepas Zuhur, sebelum Zuhur sampai sekarang. Yang terakhir kita khatam kitab Jawahirul Mauhub yang menceritakan tentang kita hadis-hadis fadilat. Kita baca dan belajar dalam pengajian melalui atas talian ni dah 11 kitab kita kotak. Bagi orang yang sentiasa ikut daripada awal pengajian atas talian ni, sebenarnya sedar hasil kita istiqamah baca, istiqamah belajar, dah 11 buah kitab kita khatam. Yang kitab yang kita akan pilih hari ini ni, kita buri tolak ni, kitab yang ke-12. Merangkumi ilmu tauhidnya, ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya, ilmu hadisnya, dan ilmu tafsirnya. Kita dah habis belajar ilmu tauhid, Fadilatul Faraid. Kita dah habis belajar kitab Manhaj Ahlussunnah. Kitab fiqhnya kita dah habis belajar kitab Hidayatul Sibyan, Kifayatul Ghulam. Dan tasawufnya kita dah habis kitab Hidayatul Salikin, Hak Jajawi, Pelita Penuntut. Kitab Hikam, kitab Hikam bertajuk Jawahir wal-Jawahir. Hadisnya kita habis Al-Arba'in bagi Imam Nawawi, dan kita Jawahirul Mauhub dalam Fadail A'mal. Dan tafsirnya kita tak habis tafsir Isyari daripada Al-Quran Al-Karim, yang saya pilih satu surah beberapa ayat yang ada kaitan dengan Isyari daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas. Satu surah yang kita ambil ada kalinya satu juzuk, 30 hari khatam. Satu juzuk, satu ayat Isyari, tafsir Isyari, atau beberapa tafsir Isyari dalam surah-surah yang berkenaan. Sehinggalah kita dapat khatam secara ijmali tafsir Isyari yang kita ambil daripada beberapa ayat dalam beberapa surah yang ada kaitan dengan tafsir Isyari. Habis. Dan hari ini insya-Allah biiznillah kita akan sambung pengajian atas talian kita, dan kitab yang kita pilih kitab Buri Tolak li Muridi Ma'rifatul Ahkami bis-Shawab, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kitab yang kita nak baca ni bukan di tepi, di dalam, agak tebal, agak tebal. Mungkin dalam bab-bab yang ringan saya baca laju sikit lah. Dalam bab-bab yang berat kita baca secara detail sikit lah.
Kitab Tulab ni kitab fiqh. Tapi kitab fiqh pun dia tidak terang secara syumul. Semua juzuk fiqh. Hanya membicarakan tentang rubuk yang pertama saja. Rubuk ibadat. Bermula dari taharah sampailah ibadat haji. Sama macam kita sabilah. Taharah sampai bab haji. Bab muamalah, bab munakah, bab jinayah. Tidak dibincangkan dalam kitab Buriah ni. Sebab dia itu termasuk dalam bahagian-bahagian yang lain. Jadi insya-Allah orang boleh order ni kitab ni. Boleh order, boleh beli kitab Jawi ni. Kita mula kitab kita hari ni. Sama-sama kita memohon barakah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala beri kita mudah kefahaman isi kandung dalam kitab ini dan Allah Taala beri istiqamah kepada orang yang membaca dan orang yang penuntut yang mendengar, dan Allah Taala beri kita mudah faham dan dapat amal apa yang kita pelajari dan apa yang kita dengar, insya-Allah. Bisiri asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai. Kitab ini, kitab Buriah ni, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya dan yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat, di dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ni sebagaimana biasa para ulama letakkan, jadikan bismillah ni sebagai mukaddimah kitab dia, kerana mengambil berkat daripada kalam Allah Ta'ala basmalah ni. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yabda'u atau la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ay qalilul barakati. Dan yang kedua, kerana selain daripada tu hadis Nabi, Al-Quran tuan sebut juga, dia mula dengan bismillah ni dia ada dua, iqtidaan wa ittiba'an. Iqtidaan kerana ikut Quran. Quran mula surahnya yang pertama Al-Fatihah bermula dengan bismillah. Wattiba'an bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang saya baca tadi. Okey. Dengan nama Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman dan yang bersifat dengan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman khusus atas muka dunia, Ar-Rahman umum. Di atas muka dunia ni semua dapat nikmat. Orang kafir ke, orang Islam ke, dapat nikmat belaka. Bijala'il ni'ami fid dunya li jami'il makhluqat. Dengan sebesar-besar nikmat atas muka dunia yang Allah Ta'ala kurnia kepada semua manusia. Nikmat ijad, nikmat imdad. Allah tak kira. Di akhirat, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Ar-Rahim khusus. Allah Ta'ala beri nikmat hanya kepada orang beriman saja, dan dimasukkan ke dalam syurga yang tidak diberi kepada orang lain di akhirat. Bidaqaiqin ni'ami fil akhirah li jami'il mu'minin. Dengan sehalu-halu nikmat di akhirat, Allah Ta'ala kurnia nikmat tadi kepada orang mukmin saja. Atas muka dunia ni Allah Ta'ala bagi semua. Sebab bagi Allah, dunia ni tidak ada harga bagi Allah. Nak mana di akhirat. Dan kanat dunia tazinu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira jur'atu ma'in. Kalaulah dunia ni ada harga dihisap ala timbang sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan beri
minum setengah air pun kau dah kafir. Tak ada harga. Yang ada harganya di akhirat sebila. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni, kalau kita terang panjang. Sebab kalimah Bismillah ni mengandungi makna yang banyak, yang dalam. Semua biar ilmu, apabila kita bercakap Bismillah, kita boleh bawa lagi. Dalam bab fiqhnya boleh bawa, dalam bab tauhidnya boleh bawa, dalam bab tasawufnya boleh bawa. Dalam bab fiqh Bismillahirrahmanirrahim ni ada satu ayat daripada ayat Quran yang wajib dibaca dalam Fatihah. Kalau tak baca Bismillah dalam Fatihah, mazhab Syafi'i kita Al-Fatihah ini tidak sah. Sebab baca Fatihah dalam solat diletakkan Bismillah, ayat yang pertama tu adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim ni basmalah sebahagian daripada Fatihah. Itu fiqh. Kalau tauhid dengan nama Allah, Al-Zat, Al-Wajib Al-Wujud, Al-Mustahaqqu li-ibadati. Zat yang wajib oleh ada, yang mustahak kita mengabdikan diri kepadanya. Dengan nama Allah, Allah yang bersifat dengan sifat ulu, yang bersifat dengan sifat ilah, ilahiyah. Yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Yang kita pernah sebut acak kali 4 perkara tu. Istighna'un an kulli ma siwa. 1. Muftakirun ilahi kullu ma ada. 2. Istiqaqul ibadah. 3. Al-wajibul wujub atau al-wajibal wujub. 4. Itu tauhid. Dengan nama Allah. Zat yang wajib oleh ada. Yang kita belajar sebab 20. Abang Syekh Abang Rasul Maturidi tu dalam ilmu tauhid, nak bukti Allah ada. Nak tahu Allah ada. Dengan menggunakan akal, sama ada dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil nakli ataupun dalil akli. Kita belajar yang tauhid. Dan di sana disebut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, tasawuf pula. Dengan nama Allah. Bismi. Dengan nama Allah. Kita nak duka tu. Bismillah kepada billah. Macam mana? Dengan nama Allah. Dengan Allah. Biar butir. Apabila kita sebut Bismillah dengan nama Allah tu, biar jelas kita duduk dalam nama Allah tu. Barulah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kan dalam hadis Nabi sebut, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'. Tapi tengok syai' tu jadi mudarat juga bagi kita. Macam mana? Sebab kita dah duduk dalam Bismillah. Jadi nak duduk dalam Bismillah tu lah belajar mutasawuf. Bagaimana dalam ayat bikana makana abiyakunu mayakunu dalam ber. Duduk dalam tu lah ke? Ada alam ni. Sama ada sebelum ada, ketika ada, selepas ada. Dalam ber tu. Sebab itulah ba' tu disebut harfu tazmim. Huruf yang mengandungi banyak macam dalam tu. Walaupun disebut T je ba' tu. Yang disebut bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Dengan aku barang yang telah ada, dengan aku barang yang lagi akan ada. Maknanya semuanya bermula dengan ber. Bis. Titik ber tu. Titik ber kan titik ber yang bawah tu. Kita letak pen kita nak tarik ba. Bikana makana biyakunu ma yakunu. Ni panjang berbahasa dia. Ulama-ulama tafsir bincang tu termasuklah dalam kitab syarah kepada tafsir Nasafi Al-Iqlid dan dalam kitab Bujarimi Al-Khatib syarah bagi Iqna' dia bincang ba' tu. Itu tasawufnya. Isyarinya Allah Ta'ala mula bismillah dengan ba'. Disudahi dengan
Sin. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Minal jinnati wan nas. Sin. Ulama kata kalau gabung dua ba dengan sin, bunyinya bas. Apa makna bas? Kifayah. Memadai. Cukup dah Al-Quran sebagai rujukan, sebagai panduan hidup. Tak payah kita cari perkara lain. Mencari bahan lain. Mencari panduan lain. Untuk kita hidup dengan selamat atas muka dunia ni, mereka berpandukan kepada Al-Quran. Nak faham Al-Quran? Perlu belajar hadis Nabi. Nak faham hadis Nabi? Perlu belajar kitab-kitab syarak yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Nak faham bab tauhid? Belajar bab tauhid. Tengok ulama tauhid. Nak faham bab tasawuf? Tengok kitab-kitab tasawuf. Nak faham bab fiqh? Tengok rujuk dari ulama fiqh. Sebab itulah biasanya para ulama apabila dia mengarang kitab, dia letak dalam mukadimahnya basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan huraikan basmalah itu mengikut bidang ilmu yang sedang dibicarakan. Kalau ilmu sedang dibicarakan dalam fiqh, maka dia letak bara'atul istihlalnya fiqh. Kalaulah ilmu yang sedang dibicarakan ilmu tauhid, dia letak bara'atul istihlal dalam bismillahirrahmanirrahim itu ilmu tauhid. Kalau sedang dibicarakan ilmu tasawuf, dia letak bara'atul istihlal dalam bismillahirrahmanirrahim itu ilmu tasawuf. Kalau kita tengok ulama-ulama bahasa, ulama-ulama lughah pula, dia letak juga bismillahirrahmanirrahim dalam mukadimah kitabnya. Maka dia bawa bara'atul istihlal mengikut kacamata nahu, kacamata balaghah dan seumpamanya. Itu al-i'jaz, i'jazul Quran. I'jazul Quran. Qala alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi. Segala jenis puji bagi Tuhan Allah, Tuhan yang menjadikan segala mawjudat ini daripada kelam Adam dengan nur ijad. Segala jenis puji. Ini kalau kita belajar ilmu tauhid kan, puji ada 4 tu lah. Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji makhluk kepada makhluk, kembali kepada Allah. Itu puji. Segala jenis puji bagi Allah Ta'ala, mustahak, milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimulai dengan hamdalah. Dimulai dengan bismillah. Yang kedua dimulai dengan hamdalah. Macam mana? Sebab dalam hadis ada sebut juga, kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalati fa huwa aqtu ay qalil barakati. Setiap pekerjaan yang penting pada syarak, kalau tak mula dengan bismillah, dengan alhamdulillah, kurang berkat pula. Mana boleh mula dua-dua dalam satu masa? Ada sahih ke? Kalau ada nama sahih, ada kedua tak sahih, tertolak yang tak sahih, ambil yang sahih, tinggal satu. Kalau ada yang pertama tak sahih, ada yang kedua tak sahih, tertolak yang pertama, ambil yang dua, tinggal satu. Apabila sebut ada sahih, maka kita kalau boleh nak tolak, tak boleh. Nak beramal sekaligus dalam satu masa tak dapat. Maka di situlah ulama kata permulaan ni ada dua. Bagaimana nak jamukkan dua hadis ni supaya dua-dua hadis ni boleh kita beramal, tanpa kita tolak dan ketepikan. Itu kita jamukkan hadis ni, kita himpunkan hadis ni, ulama jamukkan, ulama himpunkan hadis ni
Sebab itu ulama kata permulaan ni ada dua. Permulaan hakiki dan permulaan idhafi. Permulaan hakiki bismillahirrahmanirrahim. Permulaan idhafi alhamdulillahirabbil alamin. Maka boleh amal belaka dalam satu masa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadi segala maujudat. Ingat ni. Semua maujudat atas muka dunia ni, yang telah ada, yang lagi akan ada, yang sedang ada, yang menciptanya Allah. Tidak ada sesuatu pun maujudat terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba wujud cokoh tak ada. Mustahil. Mustahil. Segala maujudat ada atas muka dunia ni, yang cipta dia Allah. Sama ada cipta dengan istilah khalaqa dalam Quran. Khalaqallahu samawati wal ard. Ataupun Allah Ta'ala cipta langit bumi ni dengan istilah fatara. Fatara samawati wal ard. Ataupun Allah Ta'ala cipta langit bumi dengan badi'ah samawati wal ard. Allah Ta'ala cipta. Tidak mustahil sesuatu yang mewujud ada dengan sendirinya. Akal kita tak terima. Mustahil. Min zulmatil adami, daripada kelam Adam. Adam ni Adam sabit. Dulu tak ada. Sekarang ada. Sebab itulah wujud Allah ni api Adam sabit. Wujud Allah ni tidak ada kerana daripada satu kerana. Wujud Allah semata-mata wujud. Tidak ada kait dengan mana-mana. Dengan gelap Adam, itu Adam sabit. Itu tak ada, sekarang ada. Binul ijad dengan nur ijad. Itu ijadil mumkini. Daripada sifat kudrah iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alaha dalilan ala wa'daniyatihi li zawil absari ila yaumil ma'adi. Dan menjadikan, menunjukkan atas keesaannya. Dia terjemah secara tafsir, secara umum. Dan menjadilah ia ala akan maujudat. Dan menjadilah ia Allah akan maujudat. Dalilan, jadi dalil, akan dalil. Menjadi menunjukkan, menjadi dalil, menjadi bukti atas keesaannya, keesaan Allah Ta'ala. Macam mana? Atas wa'adah ni hanya esanya, esa Allah Ta'ala. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang boleh cipta. Langit bumi berlambit tak ada. Allah Ta'ala je yang buat. Bahkan adanya alam ini tanda wujud. Adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang menciptakan alam. Yang bagi yang mempunyai siapa? Yang dapat petunjuk. Bagi yang mempunyai mata hati. Orang yang ada hidayah, petunjuk. Dia yang nampak. Dia yang faham. Orang yang mati mata hatinya tengok langit bumi berlambit bintang pun tak nampak apa-apa. Tengok langit, dia hanya bincang tentang munaf'ah zahir. Tengok bumi, bincang tentang munaf'ah zahir. Tengok awan, tengok makhluk, tengok pokok, tengok binatang. Hanya pada pandangannya bincang hal zahir saja. Tengok bintang, tengok planet. Siapa perbahasan tentang zahir saja. Tapi ulul absar, orang yang punya mata hati, dia akan nampak, dia akan faham di sana bahawa adanya
Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang bila misal, yang mencipta semua alam semesta ni, yang tidak ada pun makhluk selain daripada Allah ni nak cipta alam, tak boleh, tak ada. Allah je yang boleh buat. Makhluk tak boleh buat. Satu apa pun tak boleh buat. Sebab khuliqal insanu dha'ifa. Allah tak cipta manusia ni lemah, tak boleh buat. Dan menunjukkan atas keesaannya Allah Ta'ala bagi yang mempunyai mata hati. Orang yang mempunyai mata hati. Orang yang hati terhijab. Kalau orang yang hati yang terhijab, tak nampak. Sama ada hijab tu, hijab ron. Hijab itu hijab khatam. Atau hijab tu hijab at-taba'u. Hijab lah ke tu. Barrana ala qulubihim. Terhijab. Khatamallahu ala qulubihim. Telah mengkhatam Allah atas hati mereka itu. Terhijab. Bal taba'allah alaiha bi kufrihim. Pun terhijab. Allah hijab hati. Tak nampak lah. Ulul absar ni orang yang mata hatinya Allah Ta'ala capak nur hidayah, nur taufik. Dari situ dah dia akan dapat musyahadah dengan mata hatinya kebesaran Allah, keagungan Allah yang ada pada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setakat dia lihat zahir kejadian pada alam mulki, tetapi dia melihat batin kejadian yang ada pada alam malakut, iaitu kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Adanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bila bisa, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan yang baru. Qala wa syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibadi. Dia menuntut akan sebagai menuntut dari Allah Ta'ala, akan sebagai menuntut, akan sebagai tututan yang dipilih akan dia bagi dirinya, dan disuruh dengan dia akan penghulu bagi diri Allah, dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia dengan syarat akan penghulu segala hambanya dengan risalah, dengan risalah an-nubuwah. Fa'awda'a lana ma'ajjatahu wa qala hadza sabilur rasyadi. Maka menyatakan kami akan jalannya dan berkata, inilah jalan yang cerdik, jalan yang betul, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafadi. Dan nama rahmat Allah Ta'ala atasnya, atas Rasul, atas Sayyidil Ibad, dan sejahtera, dan atas segala keluarganya dan ikutannya, akan sebagai rahmat yang suci dengan tiada berkesudahan. Bagaimana disebut, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maknanya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat atas Nabi secara istimrar wa dawam, kerana memulia dan mentakrimkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, selawatlah alaihimu dan ucap salam alaihimu ke atasnya, ada sebanyak-banyaknya kalau boleh.
Kita habis dulu mukadimah di sini. InsyaAllah esok kita sambung. Wa ba'du fa innal anfus az-zakiyyah at-talibata lil maratib al-'aliyyati lam tazal tad'abu fi tafsil al-'ulum asy-syar'iyyati wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyyati li'anna biha tadfa'u al-wasawis asy-syaitaniyyata wa tusahhihu al-mu'amalati wal ibadat al-mardiyah. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin bi sirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.